rima rima tengah. Rima tengah, kesepadanan rima tengah dengan rima akhir ni menyebabkan pantun tu lebih sedap didengar. Lebih sedap didengar. Kalau kita tengoklah pantun-pantun yang direka tak tahu siapa yang penciptanya. Contoh saya ambil contoh pantun pantun apa ya, pantun pucuk pau. Pucuk pau delima batu. Ya, betul. Pucuk pau delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, di mata hilang, di hati jangan. Contoh lah. Contohnya yang padan sangat dengan tengah-tengah dia dan akhir-akhir dia. Baiklah, saya tidak membuang masa. Saya nak teruskan. Masa kita telah lebih kurang ada kita tak boleh masa hampir 30 minit. Kita ada lagi 30 minit untuk berpantun. Kita ada lagi macam kendalian untuk mencipta pantun oleh Pak Dizul nanti. Baik, soalan saya yang seterusnya. Yang keenam, soalan saya yang keenam. Ada yang menyatakan tentang betapa pentingnya tema dalam sebuah pantun. Jadi kalau kita melihat tema, jadi tema itu membantu kita mempercepatkan kita untuk mencipta pantun. Jadi sekejap lagi saya minta Tuan Haji kongsi berkaitan dengan tema bagaimana. Tapi sebelum tu saya nak berpantun juga untuk Tuan Haji berkaitan tema agama. Yang ni pun tak tahu siapa penciptanya. Tertulis dan terhafal di dalam benak pemikiran saya ni. Halia itu tanaman, ke barat juga condong tumbuhnya. Dunia itu pinjam-pinjaman, akhirat juga kekal selamanya. Contoh macam itu. Jadi kita minta Tuan Haji terangkan sedikit berkaitan dengan tema membantu kita mencipta pantun dengan lebih murah. Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih Cik Jalani ya. Berkaitan dengan tema, kita tengok pada struktur dulu ya. Struktur pantun. Tadi kita cerita pasal rima tengah dan rima akhir. Selain daripada rima, bila kita menulis pantun, kita juga kena melihat kedudukan baris dia ya. Kedudukan baris. Ini kalau pantun ni 4 kerat ya, maka kita menulis bermula dari sebelah kiri. Maka kedudukan baris itu mestilah pertama kiri, baris kedua dijarakkan sedikit ke kanan. Biasanya kalau kita guna komputer, gunakan komputer, kita kena tap sekurang-kurangnya 3 kali lah. Ya, itu dari kedudukan baris. Yang betul ya. Dan kemudian tanda baca. Tanda baca gitu juga. Bila kita menulis pantun, yang pertama sekali dari segi tanda baca ialah semua baris bagi setiap pantun bermula dengan huruf besar. Huruf besar ya. Dan kemudian baris yang pertama selepas itu ada koma. Sopan santun anak Melayu, koma. Kemudian senyum terukir bila disapa. Ini tanda titik koma ataupun semikolon. Kemudian dari bagi maksud itu juga tanda koma dan diakhiri dengan tanda noktah. Kalau pantun ini pantun bersiri sekalipun, mesti begitulah simbolnya dan cara penulisan baris dan tanda bacanya. Okay, ya. Kita bercakap tentang jenis pantun juga. Okay, sebab sebelum pergi tema ya. Sila-sila kata lagi. Ya, ya. Okay. Saya takut slide saya berubah-ubah. Saya ikut slide saya dulu. Okay. Baik, bila kita nak buat pantun, kita kena tengok pantun ni nak tujukan kepada siapa. Jenis pantun. Ya. Jadi kalau misalnya kata kita nak tujukan pada kanak-kanak, audiensnya, pantun nasihat, pantun cerita. Kalau audiensnya adalah orang dewasa, pantun mengajak agama, pantun nasihat, pantun yang berkaitan dengan kesukaan orang tua, pesan-pesan. Ya. Pantun kewanitaan. Kita pasal wanita ni. Ya. Begitu juga. Satu jenis pantun yang kelompoknya kita tujukan kepada audiens wanita. Pantun berkaitan dengan semangat patriotik, kepahlawanan pun ada juga. Kita nak tuju kepada siapa? Nak bagi semangat pada siapa? Bagi kita reka atau kita bina pantun yang khusus untuk mereka. Ada juga jenis pantun yang ditujukan
pada audiens secara umum, tak kira siapa. Dan ini biasanya berkaitan dengan kisah-kisah dan cerita-cerita. Tema pantun, Cik Jai. Tema pantun ni dia sama juga macam fungsi sastra. Bila kita nak buat pantun, pertama kita fikir pantun ni fungsi untuk apa? Kita buat pantun ni untuk apa sebenarnya? Baru kita dapat tema dia. Jadi kalau misalnya kata kita buat pantun untuk berdakwah, mungkin kita akan buat pantun berkaitan dengan kisah-kisah Nabi, pengajaran, uraian daripada hadis, Al-Quran, sifat 20 dan sebagainya. Kalau fungsinya untuk pendidikan, maka tema pantun kita mungkin berkaitan dengan nasihat, patriotik, adab bersahabat, proses-proses sosialisasi. Kalau misalnya kata pantun ni kita gunakan untuk menyindir, ini adalah satu fungsi dalam sastra. Cerita kiasan, ya. Kadang-kadang kita jumpa pantun yang mengkiaskan satu peristiwa untuk memberi komen secara halus, secara sopan santun kepada peristiwa yang lain. Jadi dia buatlah dalam bentuk cerita dan sebagainya. Jadi yang keempat, tema pantun juga mengikut fungsi, saya kata kalau digunakan untuk hiburan, pantun teka-teki, pantun usik-mengusik, pantun cinta dan sebagainya. Jadi bila kita nak fikir tentang tema pantun, kita tengok fungsi dan audiennya. Baik. Mari kita terus cerita pantun, Cik Jai. Silakan Raji. Okey, terima kasih ya. Jadi macam saya cakap tadi, bila kita dah tahu siapa audiensnya, kita dah tahu dah fungsi apa, tema apa, baru kita cipta pantun. Tidak kita fikir sampai bila pun tak dapat. Serangkap pantun pun tak dapat. Jadi bila kita nak mencipta pantun, kita kena ambil kira yang ini. Ya? Fungsi apa? Kalau kita memilih fungsi untuk mendidik, nak tuju kepada siapa? Oh, umum. Okey, nak tuju pada umum. Tema apa kita nak letak? Tema keguruan. Dekat situlah mungkin kita mencipta pantun seperti pantun agung, iaitu berguru ke padang datar, dapat rusa, pelanggan berguru, pulang ajar, dapat rusa, ibarat bunga, kembang tak jadi. Betul. Mungkin dapat yang macam itu. Ya? Kemudian, bila kita dah buat pantun, semak. Ya, kita semak balik. Betul tak betul? Kita beri syarat pantun tadi. Ada tak 4 baris suku katanya? Betul tak? Dari 5 tengah dan 5 akhirnya, barulah kita tahu pantun ni cukup syarat ataupun tidak. Okey, saya ada dengar bunyi ada bertukang mata-mata. Okey, tak apa. Kita teruskan tuan. Boleh cerita ya? Okey. Ya, teruskan. Ini contoh pantun bertema pendidikan untuk umum ya. Saya tengok, minta maaf Cik Haji ya. Saya tengok Encik Rawi Supramani ya, dia tak pasang mic. Jadi kita masih dengar mungkin ada gangguan dari mic ataupun pembesar suara Cik Rawi Supramani. Tapi tak apa. Kita minta bantuan teknikal untuk mood senyapkan speaker pembesar suara Cik Rawi Supramani. Okay. Minta maaf ya. Kita teruskan. Okey. Tak apa Cik Rawi, tak apa ya. Okey. Kita pergi pula pada latihan bina maksud. Orang cakap nak bina maksud, bina bayang dahulu. Baikkan orang bina pantun dengan bina maksud dahulu. Kenapa? Kerana dia terus menyatakan, menentukan fungsinya, temanya dan persoalannya. Kalau misalnya kata kita membina maksud dahulu, nak cerita tentang sedekah. Contohnya, ambil contoh, kita reka lah ayat baris 1 dan baris 2 macam ni untuk baris 3 dan 4 dalam pantun. Tangan kanan kalau memberi, tangan kiri biarlah tak tahu. Bila dah dapat dah maksud tu, cukup syaratnya, barulah kita fikir tentang pembayar. Baik, kita tengok. Okay, berbalik sekejap ya.
Okey. Bila kita dah dapat maksud, barulah kita fikir pasal pembayang ataupun sampirannya. Oleh kerana tadi kita tentang dakwah, tentang agama, tentang sedekah, macam mana cara kita nak pilih pembayang supaya kena rima tengah dan akhirnya, memenuhi syarat perkataan dan suku katanya. Kita cari-cari, akhirnya dapatlah. Kita tengok kat luar ada pokok ubi, kita membuatlah. Tengah malam menanam ubi, pagar berduri, tidak berpaku. Bila kita cantumkan jadi macam ni. Tengah malam menanam ubi, pagar berduri, tidak berpaku. Tangan kanan kalau memberi, tangan kiri biarlah tak tahu. Kemudian kita semak. Kita edit balik, kita sunting. Cukup tak barisnya, cukup tak perkataannya, cukup tak suku katanya, tepat tak rima tengahnya, tepat tak rima akhirnya. Kalau kita tengok kat sini, tengah malam menanam ubi, tangan kanan kalau memberi, tepat tak tepat? Tak tepat. Ya? Rima tengahnya kena ubah. Jadi bila kita edit, kita buat cari perkataan lain yang lebih sesuai. Ubi dan peri, memberi, boleh diterima kerana bunyinya sama walaupun suku kata tidak sama. Pagar berduri tidak berpaku, tangan kiri biarlah tak tahu, berduri, kiri, betul. Berpaku, tak tahu, boleh diterima. Walaupun suku katanya tidak betul, tetapi bunyinya masih boleh diterima. Itu cara kita mengedit pantun. Ya? Okey. Jadi, kalau orang tanya tentang nak buat pembayang ke atau buat maksud dahulu, yang paling mudah ialah membuat maksud dahulu. Ada banyak cara untuk melatih diri berpantun, tapi kita nak pendekkan supaya kita dapat membina dengan pantas. Jadi bila kita nak bina maksud, kita balik kepada tadi iaitu memilih tema dan fungsi. Itu je ya. Sama ada nak tema dakwah ke, pendidikan. Sekarang kita teruskan, Dato' Haji teruskan dengan cuba mengajak para penonton ataupun para peserta dia dalam talian untuk terus mencipta pantun. Masa dah tak berapa banyak. Jadi kita minta teknikal untuk membuka ruang pembesar suara kepada siapa yang ingin berpantun. Contohnya kita tengok Haji Ghafar masih berada di atas talian, dalam talian. Cik Rozisha masih lagi tumpu kita di sepenuhnya. Terima kasih juga. Jadi kita minta Tuan Haji untuk terus mengajak para peserta hari ini untuk bersama-sama mencipta pantun. Pantun yang tepat, memang betul dari segi pemilihan kata. Silakan Haji. Terima kasih. Ya. Kita cakap tentang struktur dan juga tentang syarat tadi. Ini ialah idea untuk kita membina pembayang. Biasanya maksud kita dah dapat tadi. Itu sama ada pantun kita atau dakwah, pendidikan atau sindiran. Kita dah dapat. Kita dapat bina beberapa baris ayat. Baik. Pembayang ni selalu menjadi masalah pada kita kerana kita nak bagi kena dengan syarat dan strukturnya. Jadi selalunya pada orang dulu-dulu dia memang melihat persekitaran. Biasanya yang menjadi sumber idea kepada pembayang pantun atau sampiran ni ialah daripada sumber-sumber alam. Kampung, sungai, laut, gunung, jalan dan sebagainya menjadi sumber idea. Dia tengok kat halaman dia ada pokok-pokok bunga, daun, buah, pucuk, akar dan sebagainya menjadi sumber idea. Fauna gitu juga, kalau serangga, mamalia, jadi pun boleh menjadi sumber idea. Dan begitu juga dengan budaya-budaya, misalnya kata makanan, pakaian, perhiasan, senjata, seni bina dan sebagainya. Ataupun mungkin juga pembayang itu terbina daripada budaya bukan material, misalnya kata amalan gotong royong, adat istiadat pun boleh menjadi modal untuk membina pembayang pantun. Baik. Oleh kerana masa kita tidak begitu banyak, saya nak mengajak para peserta sama-sama menyunting pantun yang telah saya dapat daripada hasil karya kawan-kawan di IPG. Saya tak menyatakan siapa penulis pantun ini, tetapi kita sama-sama tengok. Sebab bila kita nak buat, kita ada kerja menyunting sebelum kita siarkan.
bagi pantun ini, pantun nilai membaca, saya minta tuan-tuan dan puan jangan di salin ya pantun ini ataupun digunakan tempat-tempat lain kerana ini hak persendirian. Penulis ni ada, mungkin dalam grup ni ada. Apa yang perlu kita baiki dekat sini, cuba kita tengok dari segi strukturnya, 4 baris serangkap, betul? Perkataan 1, 2, 3, 4, betul? 1, 2, 3, 4, 5, betul? Suku katanya pun betul. Dan kita tengok pula dari segi rima akhirnya. Ingat sejagat, bunyi sama, diterima. Persada, dada, bunyi sama, terima. Rima tengah, buayan, membaca. Ini perlu dibaiki. Ilmu, mencari ilmu, buat mencambah pun perlu dibaiki. Dan paling penting, pantun ini sangat perlukan penambahbaikan kerana pembayangnya dan juga maksud mempunyai hubungan seolah-olah sebuah syair. Jadi, penulis pantun ini perlu memikirkan cara lain bagaimana untuk membina pembayang yang menepati syarat pantun. Jadi macam ni contoh ya. Rangkap kedua, budaya membaca amalan sejagat, buat mencambah ilmu di dada. Makin berilmu, makin berdarjat, dihormat manusia, dipandang mulia. Maka kita tengok empat baris itu saling berkaitan seolah-olah dia syair. Tetapi bunyinya A, B, A, B, rimanya, maka penulis pantun ini perlu mencari pembayang yang lain. Okey. Kemudian, pantun nasihat juga ditulis oleh sahabat kita di IPG. Ke puncak lepu mencari rotan, parma berkualiti dibuat anyaman. Usah tertipu pujukan syaitan, letakkan hati, kuatkan iman. Wah, cantik ni. Ke puncak lepu, usah tertipu. Okey, betul. Berkualiti, letakkan hati, betul. Bunyi rima tengahnya ya. Ada bunyi dengungan saya tengok. Ada speaker Cik Rawi, Cik Rawi, Rawi masih lagi agak ada kedengaran di sini. Terima kasih yang dah tutup dah. Terima kasih banyak-banyak kerana masih setia bersama kami. Teruskan tu Haji. Terima kasih ya. Okey. Selain daripada tadi, saya lupa nak cakap tentang dari segi tanda bacanya juga perlu dibaiki untuk penulis ini. Ya, jangan lupa dari segi koma, semikolon, koma dan noktah. Dan jangan lupa kedudukan barisnya. Untuk baris kedua dan baris keempat, kena tolak sikit kanan. Lebih kurang 3 kali tab. Okey. Seterusnya, pantun seorang lagi kawan yang namanya ialah pantun nasihat. Saya tak tahu, saya tak nak sebutkan siapa. Ya. Bunga kemboja di hujung halaman, bunga kembang bunganya, daunnya jarang. Jadilah kita insan yang beriman, sampai ke mati dikenang orang. Sedap pantunnya. Tapi kita tengok balik, strukturnya, binaan dia, cara menulis, baris, ya, kedudukan, tanda baca yang salah, tanda baca, baris pertama, koma, baris kedua, semikolon, baris ketiga, koma, baris keempat, noktah. Itu baru betul. Ya. Jadi kena betulkan baris kedua ini. Okey, seterusnya kita sunting pantun pesan buatku. Seorang sahabat juga. Pun sebagai sama juga masalah dia. Ya. Burung terbang tinggi ke awan, menyanyi merdu ibarat bayu, keinginanku tinggi menawan, oleh satu kejayaan buat kamu. Wah. Ya. Apa yang perlu dibaiki? Tanda baca, kedudukan baris, rima. Ya. Kalau misalnya kata burung terbang, keinginanku tinggi tidak kena. Merdu, satu, ya boleh diterima. Awan, menawan, bayu, kamu boleh diterima. Ya. Begitu juga dengan ejaan, kadang-kadang bila kita eja, misalnya kata di sini, ini kena jarakkan. Okey. Ini salah satu daripada sahabat yang hantar pantun untuk diedit. Antara yang baguslah. Daun serai, daun selasih, jadi ulam-ulaman si anak dara. Elak bercerai, bersulam kasih, hingga terputus ikatan saudara. Okey.
Anak dara pergi bersiar, membawa pula sebakul bunga. Hidup saudara usah terbiar, nanti hati dibala merana. Sangat puitis bahasanya, tapi perlukan pembetulan penambahbaikan dari segi struktur binaan pantun ini. Ya. Pemilihan kata-katanya cukup bagus, diksinya bagus, cuma kenakan dengan tepat rima tengahnya. Okey. Ini ada lagi satu. Suasa merah dipakai dayang, berjalan girang ramai memandang. Masih susah, makan sedulang. Bila dah senang, teman ditatang. Ini bagus juga. Ya. Suasa merah, masa susah. Berjalan girang, bila dah senang. Sangat bagus. Bunyi sama. Dayang, mandang, sedulang, datang. Cuma, prinsip pantun, bukan sahaja kita nakkan sama rima hujungnya, A, B, A, B. Prinsip ini telah masuk kepada prinsip syair. Dayang, pandang, dulang, datang. Jadi seolah-olah dia banyak A, bunyi dia. Yang ini kita tak kata salah, tetapi tidak berada pada pantun yang kategori kelas 1. Okey. Pantun Budi, sama juga. Ya. Okey. Saya nak tunjuk tuan-tuan dan puan-puan pantun yang tema untuk maksud dan tema untuk pembayangnya sangat berkaitan. Kita tengok ya. Jalan berliku ke kampung Jelam, berkayuh penat, berselang-seli. Bertemu guru, berilah salam. Itulah amanat Imam Ghazali. Cuba tengok ya. Kedudukan pantun, tanda baca, huruf besar. Jalan berliku, ya, sama. Berkayuh penat, itulah amanat. Sama. Jelam, salam. Seli, Ghazali. Macam tu ya. Oleh kerana pantun ni adalah pantun bersiri, pantun yang kedua pula kita tengok. Tadi dia cerita tentang kampung gelam, kampung jelam. Dekat bawah ni cerita pasal kampung peragap. Maknanya tema bagi pembayang bila bersiri ni dia masih lagi berkaitan. Kampung peragap ramai pemburu, bergolek ke peramu, meracik belibis. Kampung jelam, kampung peragap, peramu, ni semua nama-nama tempat. Jadi nampaklah set pantun ini sangat berkaitan dari segi pembayang dan juga maksudnya. Yang tadi maksud tentang beri salam, yang ini soal banyak bercakap di hadapan guru. Maka tepat sekali pilihannya ialah tema nasihat, ya, tentang adab berguru. Dan tengok pembayang dan maksud juga masih dalam kategori yang sama. Kampung Benom, Kuala Kerau, Maran, ya, semua nama-nama tempat. Kampung Cengal, Hala Mentakap, singgah mari di Bukit Tingkat. Jangan menyangkal guru berucap, diamkan diri tanda hormat. Masih lagi dalam sama. Ya. Jadi saya tak dapat nak membawa tuan-tuan para peserta untuk benar-benar mencipta atau membina pantun sehingga siap kerana masa yang sangat terbatas, ya moderator ya. Jadi saya berhajat untuk berkongsi dengan tuan-tuan para peserta slide ini. Jika perlu salin nombor telefon saya, WhatsApp kepada saya, kenalkan diri tuan-tuan, saya akan hantar melalui WhatsApp insya-Allah. Bunga durian, bunga selasih untuk sekian. Terima kasih. Terima kasih Cik Jan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Haji yang panjang lebar juga kan. Cuma kita tidak berkesempatan untuk berbina pantun bersama-sama Tuan Haji ya. Tapi Tuan Haji masih bersama kita insya-Allah. Mungkin kalau bersempat nanti kita ada di akhir rancangan di akhir rancangan kita nanti kita ada soal jawab. Kalau kita punya ruangan masa. Baiklah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada panel kita yang pertama pada pagi ini ya, kepada peserta atas sekalian. Kita mohon terus bersama-sama kita pagi ini meminjam kata yang selalu digunakan oleh sahabat saya. Dia kata kata-kata ni dia selalu guna. Seorang guru besar cemerlang di Gombak. Dia selalu ke mana pergi tak tinggal dia mengatakan bahawa ibarat telur sesangkap, pecah sebiji, pecah semua. Sekiranya kita
nyalakan pantun macam itulah. Pantun akan dilupakan sampai bila. Memang indah ya. Memang saya tidak berpantun sebenarnya bos. Cuma saya pinjam kata-kata yang selalu digunakan oleh beliau. Baiklah. Bak kata netizen selalu kata stay tune. Selepas ini kita akan bersama-sama pula dengan mentor kita yang kedua, iaitu saya perkenalkan Encik Muhammad Noor bin Muhammad, berasal dari Kelantan, sekarang menetap di Kuala Lipis, mempunyai kepakaran dalam bidang didik hibur dan tata bahasa Melayu. Hobi katanya memasak. Kemahiran istimewa Encik Muhammad Noor adalah menari yang tradisional. Saya rasa Encik Muhammad Noor sedang senyum melihat namanya dipanggil untuk menari. Dia sedang berminat. Baiklah. Encik Muhammad Noor akan membimbing kita untuk mencipta puisi moden, iaitu sajak. Tapi sebelum itu, kalau diizinkan, saya cuba mendeklamasikan sebuah sajak sebelum soalan-soalan kita tanyakan kepada Encik Muhammad Noor. Dengarlah sedikit sajak daripada saya. Lelaki yang mendesak igau. Lantaran lelaki adalah wali hatinya. Kuserahkan usiaku dengan berani. Tanpa segan memainkan angin di perjalanan. Hari pun lengkap, malam angin mengiringi langkah lelaki yang mendesak igau lewat bening air memimpin langkawi, membimbing sepi yang manis alihan jadual. Lantaran lelaki menyerah umurnya dengan pergulatan dan pedih pula kenalan lama yang menewaskan segalanya. Aku melangkah tanpa sesal kerana keluhan hanyalah mainan anak kecil sebelum lena. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya bimbang juga Cik Mak Noor buat komen. Saya bimbang juga Cik Mak Noor buat komen. Tapi tak apalah, saya cuba. Saya cuba berdeklamasi depan lebih kurang 80 orang dalam talian. Baik. Soalan pertama untuk Cik Mak Noor. Cik Mak Noor, cuba Cik Mak Noor terangkan atau berikan sedikit definisi berkaitan dengan sajak, latar belakang sajak, tokoh-tokoh sajak, jenis-jenis sajak dan bentuk-bentuk sajak. Kita kongsikan bersama-sama di dalam talian. Silakan Cik Mak Noor. Buka mic. Buka mic Cik Mak Noor. Kita minta Cik Mak Noor buka mic. Masih belum kedengaran ni. Belum lagi Cik Mak Noor. Cik Mak Noor masih belum kedengaran. Ya, Cik Mak Noor, silakan Cik Mak Noor. Cik Mak Noor ada masalah sedikit. Kita minta kepada teknisian kalau boleh bantu Cik Mak Noor, sebab pembesar suara Cik Mak Noor agak tak clear. Tidak boleh dipancarkan. Suara Cik Mak Noor tak dapat dipancarkan. Tapi Cik Mak Noor boleh dengar saya? Cik Mak Noor boleh dengar saya? Ya, Cik Mak Noor boleh dengar saya, cuma saya tidak boleh dengar Cik Mak Noor. Baik. Tapi saya ucapkan juga selamat datang kepada Dr. Aminuddin. Dr. Aminuddin kita tahu baru selesai sahaja bermesyuarat. Ada mesyuarat penting. Terima kasih Dr. Aminuddin. KJ saya, Cik Muhammad Asri, baru selesai. Baru selesai ada mesyuarat. Okey, Cik Jai boleh dengar Cik ya? Saya sudah dengar suara Cik Mak Noor, jadi saya serahkan kepada Cik Mak Noor untuk meneruskan dengan soalan saya tadi. Cik Mak Noor boleh ingat soalan yang pertama saya tadi? Ya, boleh ingat. Okay. Terima kasih Cik Mak Noor. Saya serahkan kepada Cik Mak Noor. Saya beri peluang kepada Cik Mak Noor lebih kurang kita ada masa lebih kurang 30 minit Cik Mak Noor. Okey, boleh. Terima kasih Cik Mak Noor. Silakan. Okey, terima kasih Cik Jai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Moderator Encik A Jelani Encik Abbas, sahabat Tuan Haji Zulkarnain Ahmad,
dan Ketua Jabatan Pengajian Melayu Encik Muhammad Azri Razak dan sahabat-sahabat Jabatan Pengajian Melayu IB Kampus Tengku Afwan Afzan, dan juga kepada sahabat-sahabat IPG ya, dan juga sahabat-sahabat guru dikatakan seluruh Malaysia ada ya, kawan-kawan saya di sini ya. Okey. Persoalan Cik Jai tadi ya, tentang definisi sajak, latar belakang sajak, tokoh-tokoh sajak, jenis sajak dan juga bentuk sajak. Okey, sebelum itu saya nak kata apa ya, memperdengarkan, dikemasikan hanya 2 rangkap sajak ya. Baiklah, tajuknya kata yang dihasilkan oleh Nasuri Ibrahim dalam kumpulan puisi Elipsis. Tajuknya kata. Kata ialah buah lidah yang tidak berbunga, berdahan dan berdaun. Maka pada ketika-ketikanya tak siapa tahu zat maknanya. Betapa sedang ia dinikmati oleh sekalian telinga, hatta telinga penuturnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, berbalik kepada soalan yang Encik Jai tanya tadi ya, iaitu tentang, bolehkah nampak slide saya? Encik Jai boleh nampak slide saya tak? Baiklah, tentang definisi sajak. Menjurus kepada definisi sajak lah mengikut Kamus Dewan, merupakan puisi moden berbeza daripada pantun atau syair yang digubah dalam bahasa yang indah untuk menyatakan fikiran, perasaan, pengalaman dan sebagainya. Menurut Sulaiman Masri, Masyudi Bahari dan juga Juliliana Muhammad Junid 2007, puisi moden yang lebih bebas bentuknya jika dibandingkan dengan puisi tradisional seperti pantun dan syair. Bentuk bebas ini ada kalanya memerlukan ciri matra dan rima dan juga rentak. Cik Jai, nampak tak dia punya slide? Tak nampak slide ya? Ya, slide kita tak nampak Cik Mano. Kita nampak ya. tak nampak, cuba apa? Ada sedikit lagi masalah dia. Okey, sekejap ya. Cuba Cik Mana selesaikan. Sementara itu saya sebagai moderator sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang mengikuti secara langsung di dalam talian. Saya nampak ada sahabat dari Selangor, rakan guru dari Selangor ramai juga, termasuk Suzana Sarif. Saya itu memang kita pernah bekerja. Boleh nampak lagi ya? Boleh nampak lagi ya? Bekerja satu sekolah dulu. Baik, nampak tak? Nampak macam mana sudah nampak. Okey. Okey, baiklah ya. Saya beri laluan kepada Cik Mana untuk teruskan. Silakan. Okey, terima kasih Cik Jai. Okey, menurut Hashim Awang 1985 ya, sajak adalah puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata dan rima. Kita pergi pada latar belakang lah, ini secara sepintas lalu ya. Secara sepintas lalu kerana pada hari ini objektif utamanya para audien atau para pendengar ni boleh mencipta sajak dan juga boleh mencipta pantun yang telah diterangkan oleh Tuan Haji Zulkarnain bin Mat tadi. Juga mencipta, proses kita sekarang adalah nak mencipta ya. Itu adalah objektif utama kita dalam tempoh 1 jam, 2 jam ni macam mana ya. Baiklah. Kita pergi pada latar belakang sajak lah. Kalau mengikut daripada ni, Lim Switing 2007 ya. Sajak pertama di Tanah Melayu bertajuk Angan-Angan dengan Gurindam karya Omar Mustafa yang disiarkan dalam Utusan Melayu bertarikh 18 Januari 1913 ya. Kalau kita perhatikan di sini zaman perkembangan sajak di Tanah Melayu ni, sebelum merdeka, selepas merdeka, sebelum Perang Dunia Kedua, semasa pemerintahan Jepun dan juga selepas pemerintahan. Baiklah ya. Di sinilah ada beberapa tak nampak slide juga. Slide tak nampak lagi ya? Cik Jai nampak slide tak Cik Jai? Saya nampak slide Cik Mana. Nampak dah, nampak. Ya, saya nampak slide Cik Mana. Terima kasih bantuan pada
Cik Wan Cik Wan Zulkhairi. Okey, terima kasih Cik Wan. Nampak dah. InsyaAllah Okey. kita kongsi sama-sama. Okey. Okey, terus Cik Mano. Tapi okey. sebelum Cik Mano tu minta maaf saya Okey. mencelah. Saya mencelah Okey. sedikit, mencelah tapi berkaitan dengan benda yang agak masih lagi dalam khusus kita ni. Ya. Kepada Okey. peserta-peserta yang memerlukan link, sila isikan link untuk diisi kehadiran di dalam SPL KPM ataupun di live di FB kita buat live di FB. Jadi pada peserta-peserta guru atau peserta-peserta kaki tangan awam boleh mengisi SPL KPM untuk menambah mata kredit. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi dan ada apa yang kita lain yang kita dapat. Jadi jangan lupa link tu ada di chat room ni pun ada link tu. Jadi isikan, kita sudah ada di lebih daripada pertengahan majlis. Jadi saya harap sangatlah kalau boleh sahabat-sahabat dan tuan-tuan dan puan-puan yang ada di dalam talian kita isikan SPL KPM supaya kita memperolehi imbuhan di lain imbuhan lain bermaksud kita dapat menyimpan kita punya kedatangan di situ. Baiklah, saya minta maaf Cik Mano. Saya Tak apa. Saya minta Cik Mano teruskan dengan silakan dan episod moden ini. Silakan. Okay, layar ya untuk dimasukkan kepada SPL KPM nanti untuk cikgu-cikgu di luar sana ya. Baiklah, kita pergi kepada tokoh-tokoh sajak di Malaysia. Di antara tokoh-tokoh sajak di Malaysia Muhammad Yassin Makmur iaitu Pungguk, juga Usman Awang, juga Lin Switi di antaranya lah keterangan di sini menghasilkan puisi sebelum zaman Jepun dengan memaparkan persoalan kasih sayang dan rindu akan kekasih dalam sajak ibuku dan pucukan hati Ini oleh Pungguk, itu Muhammad Yassin Makmur. Dan juga Usman Awang cenderung memaparkan persoalan kehidupan seorang buruh dalam sajaknya berjudul Nasib Buruh disebabkan beliau pernah menjalani kehidupan sebagai orang susah yang terpaksa menjadi buruh paksaan Jepun di semasa pemerintahan Jepun. Dan juga Lim Switi, penyajak Pasca Merdeka, iaitu contoh sajak sejarah mengajar kita yang menyuruh generasi kini agar menghargai kesenangan dan kemerdekaan yang diperoleh. Okey, baiklah. Di antara jenis-jenis sajak ada sajak terikat iaitu konvensional, sajak separuh terikat, separuh bebas terikat kepada pantun, terikat kepada syair, mempunyai rangkap yang terikat dan bebas daripada ikatan puisi Melayu tradisional. Kalau tuan-tuan perhatikan di sini kalau rima hujungnya AB, 4 baris rangkap itu dah terikat dengan pantun. Sementara kalau rima hujungnya A itu terikat dengan syair dan aliran sajak separuh bebas itu ada romantis, eksistensialisme, realisme, patriotisme, protes dan juga melankolik. Di situlah juga bentuk sajak. Bentuk sajak di sini kalau tuan perhatikan ada bentuk dalaman sajak dan juga bentuk luaran sajak Jadinya bersifat lebih abstrak. Cara persembahan fikiran daripada emosi atau perasaan terhasil daripada pemilihan diksi yang sesuai. Terdiri daripada tema, perasaan, nada, sikap atau mesej. Bentuk luaran sajak susunan baris dalam rangkap, susunan jumlah perkataan dalam baris, susunan rima di hujung baris dalam rangkap Kalau tuan perhatikan di sini, ini adalah bentuk sajak di sini disediakan 9 dekat sini Jadi kita sekarang lebih kepada 9 ini bebas jenis, bentuk, struktur dan isi di situlah sedikit sebanyak tentang definisi sajak, latar belakang sajak, tokoh-tokoh sajak, jenis-jenis sajak dan juga bentuk sajak. Itu Cik Jai sedikit soalan pertama daripada Cik Jai tadi. Terima kasih Cik Mano terima kasih kepada Cik Mano kerana telah menerangkan agak terperinci sedangkan saya pun yang berkhususkan ataupun yang mengajarkan bahasa Melayu ni pun sebenarnya ada juga yang beberapa perkataan yang agak susah sikit contoh perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Cik Mano tadi seperti melankolik. Jadi bagi orang sastra, melankolik itu adalah satu perkataan yang biasa saja. Baiklah, saya terus kepada soalan untuk tidak buang masa. Saya minta kalau boleh Cik Mano cuba terangkan sedikit ciri-ciri sajak yang baik.
Jadi nak cipta sajak ni mesti kita ada ciri-ciri sajak yang baik. Walaupun bebas dari segi diksinya, tapi kita mesti ada ciri-ciri dia. Yang saya nampak ciri-ciri sajak yang baik adalah ciri-ciri sajak yang tidak menyentuh perasaan orang lain. Selain daripada itu, apa yang Cik Makno gambarkan ciri-ciri dalam sajak itu sendiri? Baik, saya serah kepada Cik Makno untuk teruskan. Silakan Cik Makno. Okay, terima kasih Encik Jaya. Di antaralah ciri-ciri sajak yang baik ni, ya, saya cuba berkongsi slide ni ya. Tapi mengapa slide saya ni kadang-kadang tenggelam timbulnya ya. Sekejap ya. Tenggelam Cik Makno yang biasa Cik Makno, kita itu cabaran, cabaran kita mengadakan PDP dalam talian ya. Jadi banyak cuba Cik Makno ceritakan kalau boleh saya baiklah sebab saya pun jadi tertanya-tanya lah mengapa ni ya. Mula-mula tadi boleh je. Okey. Ya. Kalau boleh saya serahkan, kalau tidak saya nak ucapkan terima kasih kepada kepada Cik Azam Muhammad. Saya tengok dia gunakan akaun MOE. Kita ada juga di talian. Cik Makno dah boleh belum? Sekejap ya, kalau saya masih tak dapat ni. IT kita ada Ustaz Wan, Cik Yusri Yusof, Faizal Tahir, Fauzi Hassan, ada sekali dengan kita Dr. Fauzi Hassan, Puan Hafazah, semua ni memang saya rasa masih lagi khusyuk untuk mendengar. Hartini binti Salinan, Helen Cho, Tuan Haji Rijaluddin, Haji Yahya, kita ada SP. Kalau Cik Makno dah boleh gerakkan cakap saya saja. Okey, tak apa. Silakan Cik Jai. Silakan Cik Jai. Puan Masila, kita ada Puan Mas Julia, kita ada Cik Chun, kita ada Cik Chun kita ada juga Muhammad Amirul Nazrin di talian. Dah boleh Cik Makno? Tak apa, saya boleh baca kat sini je. Saya nampak di sini sir. Baiklah saya jelaskan ya. Cik Makno teruskan. Silakan Cik Makno. Okey, ciri-ciri sajak yang baiklah ya. Yang pertamanya dia memperlihatkan penggunaan bahasa yang lebih baik, ekspresif, kental, mengandungi nilai keindahan serta menimbulkan rangsangan dan kesan kepada pengalaman dan juga perasaan. Itu yang pertama. Okey. Tak tahu dengan suara saya walaupun slide itu masih menerangkan tentang bentuk sajak. Silakan. Okey ya. Yang kedua, mempunyai bentuk tertentu ya, berkerat-kerat atau berurutan dalam baris yang sejajar, sama ada berbentuk konvensional, berpola bagi puisi tradisional atau berbentuk bebas bagi sajak. Baiklah ya. Baris, rima dan irama disusun membentuk pola atau ikatan tertentu bagi puisi tradisional atau tanpa ikatan pola tertentu bagi sajak yang dipengaruhi jumlah baris ya. Sekejap ya. Ya, Cik Makno Cik Makno akan dibantu oleh kru dibantu oleh saya. Kru yang tidak asing lagi ya. Puan terima kasih pada Puan Syikin ya. Baiklah, sementara itu saya juga nak ucapkan terima kasih lagi yang bersama kita ada Encik Muhammad Kamal PJJK PJJK. Terima kasih juga kepada Encik Muhammad Nazri Hassan dari JSM. Dah boleh Cik Makno? Okey. Dah boleh. Terima kasih juga kepada Encik Muhammad Yunardi. Terima kasih kepada Puan Syikin ya. Dr. Zamani Muhammad Nurpiah, Muhammad Azam, Muhammad Azmi Abdullah. Okey Cik Jai. Cik Jai dah nampak Cik Jai? Saya nampak. Okey, minta maaf lah ya para audiens biasalah ni. Saya pernah menjorokkan kehadiran anda. Saya sangat menghargai kehadiran anda pada dalam talian. Baik, Cik Makno saya teruskan kepada saya beri ruang kepada Cik Makno. Teruskan ni. Okey, maklumlah IPG kami ni kawasan sejuk, kawasan berbukit bukau ya. Jadinya kita pergi pada yang ketiga ya. Ciri-ciri sajak yang baik ni dah baris, rima dan irama disusun tadi membentuk pola atau ikatan tertentu bagi puisi tradisional atau tanpa ikatan pola tertentu bagi sajak ya, yang dipengaruhi jumlah baris, jumlah perkataan, perseimbangan bunyi dan panjang pendek perkataan. Baiklah, seterusnya
ciri-ciri sajak yang baik juga digunakan dalam kehidupan masyarakat seharian untuk hiburan, keramaian, ritual, keagamaan, pengajaran dan sebagainya. Puisi berfungsi juga sebagai pancaran pemikiran masyarakat zamannya. Ya, tak kiralah puisi tradisional jadi puisi moden. Seterusnya, bahasa yang padat, kental, mengandungi unsur perlambangan, imajan, kiasan dan perbandingan sama ada bersifat tradisional atau moden untuk menyatakan sesuatu dan melahirkan perasaan. Inilah di antara saya kutip ciri-ciri yang kira yang mudah sahaja untuk diingati oleh para pendengar sekalian ya. Dan itu saja di antara ciri-ciri sajak yang baiklah Encik Jaya. Okay, baik. Terima kasih Cik Mano. Terima kasih Cik Mano telah menerangkan kepada kita apa yang perlu ada ataupun ciri-ciri sajak yang baik. Baiklah, saya tidak membuang masa. Kita telah menghampiri jam 11.30 pagi ya. Jadi saya teruskan dengan soalan kepada Cik Mano, iaitu bagaimana kita nak melihat gaya pemikiran dalam sesuatu sajak. Kalau boleh, Cik Mano dah paparkan saja pemikiran sajak ya. Jadi Cik Mano tak sabar nak jawab ni. Jadi saya nak tanyalah, silakan Cik Mano bagi soalannya, macam mana gaya pemikiran satu sajak yang nak menunjukkan bahawa sajak itu satu sajak yang berkualiti. Terima kasih Cik Mano. Silakan. Okey, terima kasih Encik Jaya. Pemikiran dalam sajak. Kalau kita perhatikan ya, pemikiran dalam sajak ni, setiap manusia ni, insan yang dilahirkan dalam dunia ni mempunyai pemikiran-pemikiran yang tertentu. Jadi, pemikiran-pemikiran yang tertentu inilah salah satunya kalau nak diluahkan, nak menghasilkan, mencipta sajak adalah melalui pemikiran. Dia itulah pemikiran sajak ni ada, saya beri contoh yang pertama, sajak protes. Sajak protes, apa yang digambarkan dalam pemikiran sajak protes ini, iaitu nama dah protes. Protes ini dah menunjukkan rasa marah dan geram terhadap sesuatu isu. Itu dinamakan sajak protes. Pemikiran dilahirkan ini menunjukkan rasa marah. Rasa marah yang membuat-buat itu ialah menyebabkan dinamakan sajak protes. Dan seterusnya dinamakan sajak melankolik. Sajak melankolik ni sajak yang perasaan hiba, sedih, duka, sayu dan pilu penulis terhadap sesuatu isu yang disampaikan. Itu kita namakan dia sajak melankolik, mendayu-dayu je. Pemilihan diksi-diksinya pun agak sedih saja. Ya. Dan kita sesungguhnya pergi pada sajak patriotisme, iaitu perasaan cinta yang mendalam terhadap tanah air dan tokoh-tokoh negarawan. Contohnya ya, itu kita namakan dia sajak patriotisme. Dan juga seterusnya sajak realisme, mempamerkan keadaan yang sebenarnya dan setiap apa yang dialami, disaksikan dan dilalui oleh penulis ya. Itu namakan sajak realisme. Dan seterusnya sajak eksistensialisme, iaitu perihal sesuatu perkara yang benar-benar berlaku dan menceritakan pengalaman yang dilalui oleh manusia. Cuba tuan-puan tengok ya, tengok di skrin ini. Ini contoh ya, Sumpah Anak Merdeka. Di mana kita nak letak pemikiran di sini ya. Pemikiran yang telah dihasilkan oleh penulis ini ya. Contoh ya, aku anak merdeka, bangkit dari persada luka, berdiri megah di pentas wira, ingin ku tebus maruah bangsa. Aku anak merdeka, terjaga dari ranjang kecewa, berpaksi gagah di panggung perkasa, ingin ku bela nasib bangsa. Aku
anak merdeka, harapan nusa dan bangsa, akan ku tentang petualang negara yang tegar membuat angkara. Aku anak merdeka, di hati semangat wajah, di dada penuh satria, ini tuah akan membela untuk ku balut luka lama. Tuan Hayati, seni kata ini dah kita letakkan pemikiran ini di mana dan nadanya di mana. Apa nadanya? Itulah di antara contoh yang lain ya. Contoh yang lain ini Macam mana? Ya saya. Macam mana? Ya saya. Kita contoh nanti kita kalau boleh kita kedepankan contoh semasa kita cuba kita kedepankan lagi ya. Untuk mencipta saja. Okey, boleh. Boleh. Saya sekarang ni oleh kerana sajak ni berbentuk agak bebas. Ya. Saya nak boleh Cik Jai. Macam mana cara mudah kita nak menulis ataupun mencipta sajak. Cara mudah ya. Cara mudah macam mana cara mudah kita nak ni ya. Sajak sebenarnya kalau yang berada di sini cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah, kegiatan kerajaan, sebenarnya musim PKP ni kita ada kerajaan KPM, pihak KPM membuka ruang untuk kita mencipta ataupun membuat hasil menghasilkan sajak atau pantun ataupun puisi untuk kita sama-sama hantar kepada KPM. Jadi sajak yang bakal kita dibimbing oleh Cik Mano ni, kita nak kalau boleh sajak itu sama-sama nanti. Itu saya. Sekali lagi saya mohon kepada peserta-peserta yang hadir, kliklah link SPM KPL kerana saya pihak kru daripada unit latihan tengok yang hadir di dalam kalian ramai, cuma yang membuka atau mengakses SPM KPM, mendaftar di SPM masih lagi kurang. Jadi saya rasa agak rugi juga saya tengok. Jadi saya teruskan Cik Mano, teruskan dengan cara mudah. Kita nak paling mudah. Cara mudah untuk kita menulis atau mencipta sajak ya. Okey, baiklah Encik. Terima kasih Cik Jai ya. Jadi kalau langkah pertama tuan-puan ya, kita bolehlah untuk pilih tema utama ya. Tema utama contohnya untuk membuat puisi yang baik dan kreatif, pilihlah tema yang paling diminati dahululah ya. Pilihlah tema yang mempunyai banyak maklumat dan mahir untuk mengungkapkannya dalam bentuk kata-kata. Sebagai contoh lah ya, sebagai contoh tema Hari Guru. Dari tema ini kita dapat memilih subtema lainnya ya, seperti pengorbanan, kesabaran, kegigihan, kesedihan dan sebagainya. Bina baik puisi berdasarkan subtema yang anda kuasai. Contohnya ialah kegigihan ya. Saya menyuruh di sini guru-guru di sekolah ya, boleh mengajar murid-murid dari peringkat sekolah rendah boleh mencipta, menulis sajak ini dengan memilih diksi-diksi yang sesuai dan tentukan temanya dahulu. Barulah guru itu senang untuk membimbing ya, senang untuk membimbing anak-anak didiknya nantilah ya. Seterusnya langkah kedua, kita tentukan bentuk dan nada. Apa dia tentukan bentuk dan nada ini ya tuan-puan ya. Nada maksudnya macam ni ya tuan-puan ya. Nada ialah perasaan yang timbul dalam sajak itu. Ia berkait rapat dengan tujuan sajak itu ditulis. Contoh, nada protes, marah dan ingin memberontak. Sinis, tidak senang akan sesuatu seseorang. Melankolik, sedih, nostalgis, rindu, romantis, tenang atau ada rasa cinta. Kalau kita tengok ni kata-katanya sukalah ni kalau romantis kan. Maklumlah romantis ni duduk kan, tengok pokok kelapa pun jadi romantis macam melambai-lambai lah, menyeru-nyeru kepulangan macam-macam lah ya. Romantis, rindu lah kan. Itu maksudnya bentuk dan nada ya. Bentuk dan nada itu kita kena pastikan dulu bentuk dan nada. Contoh puisi moden lah sajak biasanya berbentuk bebas. Rima akhirnya tidak sama. Ya. Ya saya. Dengar cerita tadi Cik Mano ada bercakap tentang apa? Tentang puisi yang pulang ke kampung ke? Ya.
Ya, hari itulah. ni mungkin ramai yang pulang ke kampung ni macam mana? Itulah sempena hari ni Ada dah tak boleh macam mana cuba serangkap ke cuba berpuisi tentang apa panggilan melambai-lambai panggilan kampung halaman tu. Apa saya tengok di atas talian ada orang Kelantan ada dari Kota Baru ni, Cik Mazlan Muhammad ni. Dari Kota Baru saya kenal ada Kota namanya. Baru ya. Dari Mungkin Kota Baru. Cik Mazlan tu dah ada kat kampung agaknya tu. Ha. Semalam lagi pukul 12 susu minit semalam dah bergerak je rasanya tu. Cepat teruskan minta maaf Okey. saya mengganggu. Tapi Tak apa, saya tak apa. nak tahu macam mana Ah, cuba mengajak kita buka lepas ni kita buka kepada boleh. peserta untuk Dalam proses mencipta nanti. boleh kita terus. Okey. Kita buka Kalau terus, proses mencipta nanti sajak yang terbaik ada cenderamata dari saya Terima kasih Cik Wan. Okey baiklah ya. Puisi moden iaitu sajak biasanya berbentuk bebas ya, rima akhirnya tidak sama ya. Nada biasanya dipilih berdasarkan tema. Bagi tema Hari Guru, nada yang sesuai ialah patriotik, melankolik dan sebagainya. Baiklah, langkah ketiga memilih kata yang tepat ataupun memilih diksi yang tepat. Kalau saya percaya dalam kalangan guru, dalam kalangan warga pendidik pernah dengar ya sajak yang ni ya. Ni contoh je sajak guru ni, tengoklah dia punya memilih kata-kata yang tepat ya. Tengok dia, dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum jadi dewasa. Kalau kita tengok dia punya kata-kata yang dipilih atau diksi-diksi yang dipilih itu, tengok ya, menyentuh naluri atau menyentuh emosi kita ya. Baiklah ya. Pilih kata-kata yang sesuai dan tepat berdasarkan tema. Contohnya ialah tema Guru Pembina Negara Bangsa. Guru boleh diibaratkan sebagai obor, lilin, pelita, sang pujangga, sinaran mentara, kuntum permai, penyeri puisi, sang purnama dan sebagainya. Dan akhirnya juga ya, kaitkan perlambangan tersebut dengan tugas atau tanggungjawab seorang guru dalam mendidik anak bangsa. Gunakan bahasa puitis yang indah dan sesuai dengan tema. Contohnya ialah dialah pemberi paling setia. Bait tersebut menunjukkan bahawa guru adalah seorang pendidik yang tekun dan setia dalam mencurahkan ilmu kepada pelajar atau anak didiknya. Pastikan kata yang digunakan sesuai dan tidak lari dari tema sebenar. Elakkan menggunakan ayat-ayat tergantung. Pastikan setiap rangkap disimpul kemas. Tengok di sini ya. Dialah pemberi paling setia. Tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala untuk manusia sebelum menjadi dewasa. Dan seterusnya, langkah seterusnya adalah membangunkan suasana puisi. Baiklah, kalau tuan-puan perhatikan di sini ya, kita bangunkan suasana puisi mengikut tema. Bagi puisi Hari Guru, bangunkan suasana baik, indah, benar, harmonis dan permai. Penggunaan suasana yang tepat akan dapat menjadikan nilai yang terkandung secara tersirat dalam puisi lebih berkesan. Biasanya boleh dilihat melalui penggunaan gaya bahasa seperti sinonim, metafora, hyperbola, simili, personifikasi, deskriptif dan sebagainya ya. Contohnya kata pengorbanan boleh disamakan dengan jasa, bakti, keringat, titik-titik kesetiaan, tekal dan sebagainya. Kalau metafora ialah kata, iaitu kata bahagia boleh disamakan fenomena alam, misalnya musim bersemi, bunga-bunga mekar, wangi, cahaya cerah matahari, rembulan purnama. Sedangkan deskriptif itu menggambarkan atau mendefinisikan suasana yang kita inginkan. Memanglah tuan-puan ya, dalam tempoh 1 jam, 2 jam ni kita nak membangunkan suasana puisi tu agak sukar, tak apa. Kita proses belajar kita semua dalam proses belajar tuan-puan ya. Terutamanya dalam kalangan staf sokongan IPJ Tengku Abdul Hafazan ni dalam sehari dua ni kita nak tengok dapat mencipta beberapa rangkap pantun dan juga beberapa buah sajak tak apa. Dan seterusnya ya, kita pergi kepada ni lah Cik Jai ya.
Itu saja di antara cara mudah menulis dan juga cara mencipta sajak, Encik Jaya. Okey, terima kasih Cik Mano. Terima kasih kepada Cik Mano. Panjang lebar tapi macam laju sikit. Laju Ya. sikit. Laju sikit nak pandangnya kejam masa. Cuma bila kita berada dalam talian ni, secara langsung dalam talian ni kita tengok bila laju ni sebenarnya Cik Mano pun sudi sebenarnya untuk berkongsi slide yang dipaparkan tadi kepada peserta-peserta yang ingin mendalam ilmu mencipta puisi moden. Jadi saya rasa Cik Mano bersetuju untuk kongsikan bersama kita. Baik, sekarang ni saya minta Cik Mano untuk kendalikan lebih kurang 5 hingga 7 minit dengan peserta. Kendalikan bagaimana kendalikan mencipta ataupun sesi mencipta. Contohnya saya minta kalau ada ciptaan yang yang bagus-bagus, kita minta dalam talian. Saya nampak nama seperti Puan Nurdiana Ahmad Zahiri. Puan Nurdiana ni saya rasa ialah GPK sekolah, GPK sekolah. Kalau ada idea dari sekolah, GPK sekolah Tempoyang, SK Tempoyang. Ya betul, SK Tempoyang. Kalau ada lah. Saya juga kalau boleh saya minta yang bernama Aidah Ayub untuk cipta saja kalau boleh. Kita tengok macam mana Amirah Sazwina cuba ciptakan bersama Cik Mano sebentar kita. Silakan Cik Mano. Saya serahkan Cik Mano. Terima kasih Cik Jaya. Memanglah di sekitar sekolah di sekitar IPG Campus Tengku Abang Afzan di antara sekolah sekolah rendahnya SK Tempoyang, sekolah menengahnya SMK Seri Lipis, SMK pada Tengku apa semua kan, guru-gurunya terkenal ada yang boleh mencipta sajak ni tiap kurang juga kalau di SK Tempoyang Cikgu Mas Julia pun boleh juga Cikgu Mas Julia pun orang hebat Cikgu Rosdah yang saya kenali lah dan jadi kalau para pendengar yang jauh tu bolehlah jemputlah datang ke IPG Campus Tengku Abang Afzan ni, boleh kita belajar tentang puisi tradisional dan juga puisi moden nanti Baiklah cara persembahan ini pelbagai cara kita boleh bawakan Baiklah yang penting sekali di sini ialah mencipta sajak. Saya harap dalam kalangan pendengar tak kiralah di mana berada, tak kira di mana berada, boleh mencipta sajak atau pantun tu kita boleh lafazkan terus ini Saya dan Tuan Haji Zulkarnain bersedia untuklah kira membantu secara tak langsung dalam yang sini jadinya adakah dalam kalangan ni yang sudilah kalau persembahan kalau di sini bolehlah kalau kita tengok di sinilah memang sukar untuk menyatukan hati dan bersilaturahim bila manusia hanya menurut kata hati. Memang sukar untuk menyatukan hati, malah dalam keluarga sendiri, apatah lagi sebangsa, seagama, senegara, malah sedunia bila ikut hati tanpa panduan suci. Begitulah yang akan terjadi. Ini di antara lah cara persembahan saya rasa kita dah sampai kepada penghujungnya. Yang paling penting lagi objektif yang telah saya katakan tadi, saya nak juga ada dalam kalangan pendengar kita ni dapat mencipta walaupun beberapa baris saja. Pemilihan diksi-diksi tu nak katalah aku malu lah, tak payah. Dah Encik Jai. Kita kalau boleh Cik Mano paparkan tu, Cik Mano baca memang sedap sekali lah. Kalau boleh Cik Mano paparkan satu saja, saya nak minta dengar sangat pendeklamator dari wakil dari pusat sumber kita. Saya pilih ni boleh? Ketua unit dia lagi saya rasa lagi ketua unit dia Cik Rozishan boleh ke? Ya, Cik Rozishan pun seolah-olah saya rasa memang tengok dari segi raut mukanya saya rasa seorang pendeklamator yang berwibawa. Cuba Cik Mano keluarkan satu saja
paparkan satu Okey. sajak, kita minta peserta kita deklamasikan. Sajak yang boleh tadi ke? Boleh ke? Boleh, Ataupun boleh, macam boleh. ni, Mana Cik saja. Jai, macam ni boleh Cik Jai? Ya, macam Sambil dia mencipta tu, kalau ada sajak pendengar sendiri nak mendengarkan sajaknya pun boleh juga. mana pun boleh juga. Ya, boleh, boleh. Boleh Jadi, juga. Kita Ah. nak deklamasi sajak yang Ah. di itu boleh. Yang ni sajak ni pun boleh juga yang ni. Ada alukan. Adakah sesiapa yang sudi? Cik Rozi angkat tangan tu. Cik Rozi, silakan Cik Rozi. Kita tertunggu-tunggu suara Cik Rozi ada ke ni? Ya, Cik Rozi boleh, kita benarkan buka mic ya, Cik Rozi. Cik Rozi kita benarkan buka mic. Kalau boleh lah. Kalau Cik Rozi rasa agak segan ataupun malu, boleh tutup kamera. Kita dengar suara. Kita buat dengan suara pun boleh. Kalau nak tunjuk ekspresi muka boleh. Wajah tu. Cik mana tak komen? Cik mana tak komen? Tak apa. Kita saja. Jangan takut. Cik mana tak komen. Okey. Boleh ya? Ada ke? Ataupun sesiapa yang berada dalam talian kita minta cuba deklamasikan contoh sajak di atas. Sajak ringkas saja tu. Ya. Boleh. Kalau sajak ada ni. ini lagi bagus. Kita dengar Kalau suara dia sendiri yang dicipta tu pun lagi baik. permata serak ni. Orang berseni, permata serak ni, orang seni ni. Kalau boleh juga saya nak dengar suara KJJKA ya. Puan Safinah bersajak. Tak payah anak saya sekarang gempak IPT. Bukan macam tu bukan macam tu Puan Safinah. Kita bukan permainkan atau sindir Puan Safinah, tapi kita tak tahu bakat orang-orang hijab tu mungkin bukan kita tak komen. Kita cuma pendengarkan Ya betul. Betapa feeling. Netizen sekali kata feeling. Tuan moderator, saya tengok Puan Siti Suhaila Muhammad Yusof sudah menghantar puisi ciptaannya. Itu boleh deklamasi juga tu. Puan Siti Suhaila. Puan Suhaila ya? Boleh. Boleh buka mic. Puan Siti Suhaila boleh buka mic, kita benarkan. Setakat ni tak ada gangguan lagi. Ada Siti Suhaila Dolah ya? Silakan Puan Suhaila ya. Okey. Siti Suhaila. Suara serak hari ini. Tapi suara serak itulah yang ada kesendirian. Personality tersendiri. Suara itu seni Seni. Suara serak tu yang kita nak dengar. Kelainan. Boleh ya? Kalau tak boleh tak apa. Kita buka. Ada masa 5 minit ni kita buka. Siapa yang boleh dah mencipta? Habis dengan Cik Mano, kita buka untuk soalan pertanyaan untuk Cik Mano bersama-sama dengan Tuan Jisul sekali. Jadi sebenarnya Cik Mano sediakan hadiah. Di bahagian pantun pun kita ada hadiah sebenarnya. Kita ada hadiah. Jadi hadiah nanti kita minta dia datang ke Jabatan Pengajian Melayu yang bagi yang dekat di kawasan ini. Kalau yang jauh tu kita insyaAllah, kalau tidak kita boleh post saja. Kita boleh post. Kita boleh post. Ya, agak berharga juga hadiahnya. Ada? Hadiah merupakan satu koleksi peribadi pensyarah-pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu. Okey, ada siapa ni? Siapa yang agak ada luang masanya? Kita teruskan. Yusri Yusof. Silakan Yusri Yusof. Kalau pakai baju hijau tu memang sangat berbakat saya tengok. Kalau pakai baju hijau. Jadi besok hari Khamis pakai baju hijau lagi Cik Yusri Yusof. Kalau boleh. Sebab baju tu sangat berbakat bila pakai baju tu. Silakan. Ya, silakan. Ada tak?
Oh, saya buat kesimpulan, saya buat apa tafsiran yang berada bersama saya pada pagi ini semuanya adalah pendengar-pendengar setia saja. Sebelum ada pendiklamator ataupun pelafaz puisi yang bagus, bukan bagus lah, yang berani kehadapan, bukan takut maksud saya kehadapan. Cik Jai, saya tengok Puan Siti Suhaila Mak Yusof tu bersedia. Mana ya? Kita bagi peluang Puan Siti Suhaila mendeklamasikan sajak ciptaan beliau yang dipaparkan dekat sini. Ya, dekat bahagian chat. Siti Puan Siti Suhaila Mak Yusof. Silakan. Silakan Siti Suhaila. Okey. Okey, silakan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba ya. Ya, silakan. Jangan komen Cik Mano dengan Azu Haji ya. Tak apa, saya pendengar yang setia. Saya tak pandai bersaja. Saya cuba je. Tak apa. Syawal ini sungguh berbeza. Segalanya tidak sama. Jua tidak serupa. Kehadiranmu merubah segala. Bukan hanya di sini, tetapi juga di sana. Bukan hanya di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Kupohon hanya kepadamu, ya Allah. Puan Siti sebab ya. Okey, teruskan. Ya, teruskan. Silakan ya. Jadikan hati-hati kami tenang, meski kegelisahan penuh penghayatan ya. saja. Teruskan. Dah habis dah. Oh, dah habis dah. Terima kasih. Saya ingatkan penghayatan. Kita tertunggu-tunggu ya diksi seterusnya ya. Terima kasih Tania. Cuma dari moderator hari ini saya nak bagi markah untuk Puan Siti Suhaila. Kalau dia belajar saya bagi ikhlas. Ya betul. Berdiri juga belum rambut saya sekejap. Ya. Tanya agak bagus walaupun kita tak tengok ekspresi kita apa semua. Saya bagi markah bagus sangat. Dan penghayatan. Alamak, memang tak sangka saya. Saya nampak Permata Serak bersedia. Dah hantar sajaknya. Silakan Permata Serak. Okey. Permata Serak ya? Okey. Ada Permata Serak ya? Dr. Amin silakan. Apa ni? Request saya minta Cik Mano yang sampaikan sajak saya tu. Please Cik Mano. Oh, sajak Cik Jamil tu. Sila Cik Mano. Mana tak tahu tak ni. Tak ada. Mana tadi kamu ke mana tu? Yang ni, ini ya. Wahai Ibu ni ya. Ya, betul Cik Mano. Okey, nak suruh saya deklamasikan dia ya. Okey ya. Saya mula ya. Okey. Cik Mano Ya, saya. Kalau boleh kita Cik Mano, kita jaga-jaga sikit ya. Kita challenge dengan Puan Siti Suhaila tu ya. Ya. Memang tak memang bagus itu Puan Siti Suhaila. Okey, saya cuba ya. Okey, Permata Serak ya. Wahai ibu dan ayahku sayang, aku masih dahaga bimbinganmu mencari bahagia, mencari harmoni dalam hidupku. Pada ibu dan ayah tercinta,
Aku ingin sampaikan kasihku kerana mengajar, kerana membimbing diriku ini erti kekuatan, erti ketabahan, erti kecekalan dalam kehidupanku. Okay, sekian, terima kasih. Waduh. Terima kasih Encik Mano. Memang. Aduh, power. Terima kasih Encik Mano. Okey, sama-sama Cik. I love you too. Terima kasih gimana? Terima kasih. Baik, dalam kita ketawa sebenarnya kita banyak belajar. Okey. Kepada yang mencipta atau mereka cipta pantun pula kalau kita tengok, tak boleh. Kita minta hantar, kalau tak dapat hantar pun buka mic, minta izin untuk kita kita lafazkan pantun. Okey, baik. Boleh silakan. Kita ada lagi lebih kurang 12 minit untuk mencukupkan kita 2 jam untuk kita isi ke dalam SPL KPM. Kita ada lagi 12 minit. Jadi sama-sama kita, sebelum kita akhiri, sama-sama kita ni, kalau boleh siapa nak berpantun. Saya tengok Puan Mari apa ni? Saya kecil sangat Ni Zarina binti Nur ni nak cuba juga bersajak ni. Boleh silakan. Mana? Dia. Zarina binti Nur tu. Zarina binti Nun. Boleh juga. Nak juga cuba bersajak tu. Boleh, dia boleh. Mariam Ismail ni saya nampak rasa macam dia nak mencuba ni. Mariam Ismail. Mariam Ismail cuba buka mic kalau nak mencuba. Cuba onkan mic. Ya. Saya nampak gambar Mariam. Okay. Mariam Ismail ada. Cuba kalau nak tu cuba buka mic kalau nak berpantun ke ataupun nak bersajak, silakan. Ataupun sesiapa saja. Cuma kalau boleh permintaan untuk Cik Mano cukuplah. Itulah sebab ada Cik Jai pun boleh juga tu Cik Jai. Cik Rozisha tu ada hantar tu. Kita bagi peluang kepada orang lain. Cik Rozisha kita untuk pencipta sajak kita hadiah kita boleh tuntut daripada Cik Mano. Tapi Cik Mano atau DGPM untuk ciptaan pantun yang agak bermain lebih pemilihan diksi yang lebih bagus saya pamerkanlah apa hadiahnya koleksi ni. Jadi kalau nampak tuan-tuan nampak koleksi kita berniat untuk bagi kepada peserta yang aktif. Penilaian dibuat oleh dua panel kita nanti. Kita akan hubungi siapa yang sajak pantun siapa yang bagus. Dia punya cenderamata ialah yang saya akan angkat sekejap lagi saya akan angkat sekejap lagi. Di tangan saya ni ada sebilah tak nampak nampak tu Haji Okey, sebilah pisau. Sebilah pisau yang baru tiba dari Sabah. Jadi kita akan hadiahkan sebilah pisau kecil. Untuk pemenang hadiah kepada peserta berpantun. Dan pantun tu kita hantar ke KPM untuk kita minta kalau boleh. Silakan, kita dah bagi Puan Zarina ada ni ke? Kita dah bagi suntikan tu suntikan untuk terus berpantun kita dah bagi suntikan. Kita ada lagi 9 minit sebelum saya buat penutup. Ada tak? Haji Zulkarnain sedang menunggu-nunggu pemantun-pemantun. Pantun-pantun boleh hantar melalui macam mana Cik Tu Haji hantar pantun? Melalui chat. Melalui chat ataupun boleh WhatsApp kat Haji lah. Atau boleh dah ambil ramai yang saya tengok di sini yang telah mengambil nombor telefon tu Haji Zulkarnain untuk minta ditukarkan slide jadi kita dah dapat nombor tu siapa yang Zarina binti Nun tu ada nak dia. Siapa tu? Zarina. Cuba nak juga Zarina binti Nun dah buka dia punya tu Cik Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh cakap dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Ya, saya Cikgu Zarina binti Nun Alaya Zainan dari SK Jimah Baru. Mana Jimah Baru ni? Negeri Sembilan, daerah Port Dickson. Ya, minta maaf. PKP ni minda pun saya tutup.
Hari ni baru nak buka. Okey, apa kau tahu? Bagi saya boleh tak Tuan Cik Abbas bagi saya masa 2 minit sebab saya nak buka laptop sekejap nak tengok pantun ciptaan saya sendiri. Okey, boleh silakan. Sebab saya memang melatih murid-murid untuk pesta pantun. Saya nak tanya Tuan Cik Abbas, boleh ke kalau pantun yang saya nak baca ni berbentuk persoalan? Boleh. Tentu boleh. Silakan. Tapi kami tak jawab. Tak apa. Dalam nanti saya masuk balik dan baca ya sekejap ya. Boleh. Silakan. Saya buka pula pada orang lain. Tapi kita masa keluar sekejap tu. Terima kasih. Okey, yang lain kita ada Cikgu Zarina dari Negeri Sembilan dari Negeri Sembilan. Ya betul. Rupanya orang Negeri Sembilan ni dia baru PKP baru buka baru dia pun online dengan kita. Rupanya PKP ni sekat online sekali ni. Ni bahaya ni. Cik Mano masih menunggu juga. Tak apa. Kalau siapa yang sudah dihantar ni kita boleh tengok ya. Ada lagi ya? Ada lagi ya, kita minta dari pelajar pun boleh ya, pelajar CIM. Ada saya tengok dalam talian Cikgu Mazlan Muhammad dari Kota Baru masih dalam talian. Cik Chun masih dalam talian. Jiran saya Muhammad Kamal. Boleh masih dalam talian. Wanida ex-staff JPN patut bagi satu saja. Wanida Saya tengok roommate Cik Jai pun ada tu. Patutnya boleh berpantun tu. Roommate Cik Jai. Roommate saya ada di Jerantuk jauh sikit ni. Rusnani Awang, Dr. Suhardi. Ini saya ingat Dr. Saras ni. Dr. Saras ke Saras student ya, Saraswati ni? Kalau Dr. Saras minta Dr. Saras satu pantun, Dr. Saras kajian Melayu Dr. Saras. Ya, yang ni saya paling nak dengar ni. Puan Syarimah Muhammad Noor dari IPG KBM. Kita jemput bagi pantun Boleh mula ke Tuan Cik Abbas? Boleh. Ya, okey dengar kita dengar sama-sama. Berapa rangkap Boleh tak kalau saya nak buat 3 rangkap? Boleh. Jangan halu-halukan. Silakan. Kebetulan sesuai dengan COVID-19 ni berkenaan dengan tentang kemerosotan ekonomi. Jadi tentang industri tani yang mula. Soalan semua? Tema dia industri tani. Semua soalan boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey, silakan Puan. Silakan cikgu Okey, dengar ya. Ya, silakan. Ini saya cipta sendiri. Okey, terima kasih. Okey. Di pagi harmoni letaknya jerami, disusun serasi di pohonan nona. Industri tani menjana ekonomi. Apa transformasi dapat dilaksana? Tema yang kedua, cintai alam sekitar. Dengar ya. Si tampan jejaka jadi rebutan, hati berkenan buat udara. Rakus diteroka, pemusnahan hutan. Apa peranan alam dipelihara? Susah soalan ni. Budaya keusahawanan. Budaya tinggal Dengar ya. Duduk pahlawan mencari sasaran, himpunan jering di hutan tebal. Dunia usahawan penuh cabaran, bagaimana bersaing di alam global. Ni Cikgu Zarina ya.
menepati syarat dan struktur pantun. Tapi kalau nak jawab tu saya minta moderator lah tolong jawab. Moderator tak sempat nak tulis pun. Kebetulan buka-buka tu Tuan Cik Abbas kata berpantun kan, jadi cuba. Tahniah. Terima kasih. Okey, tahniah. Cikgu Zarina tolong ambil nombor telefon saya. Cik Jai nak kirim hadiah. Oh, ya ke? Dia dah bagi hadiah, dia janji tadi. Okey, nombor telefon? Nombor telefon ada pada slide saya tadi. Okey. Okey, kalau tak dapat slide tadi 019 Okey. 930 Okey. 4301. 019-930-4321. 4301. Oh, 4301. Ya. Okay. Okey, terima kasih kerana menyertai. Memang minat berpantun pun. Okey. Cikgu Zarina. Ya, saya. Saya rasa macam tak manis kalau tak jawab. Saya cuba menjawab soalan pertama lah. Ya. Membeli. Lebih kurang lah. Membeli pasar. Orang tata bahasa. Membeli pasar di Kota Pekan. Tak apa, saya jawab terus je. Kan? Saya jawab terus, tak apa ya? Dengar ya? Okey. Berbuat bunyi, disimpan jerami, jerami kuat, dibuat bunyi. Industri tani menjana ekonomi, kita jana ekonomi sendiri. Berniaga lah maksudnya ekonomi. ada escapism sikit. Jadi jawab. Okey, terima kasih cikgu. Harap saya doakan cikgu dengan tim sentiasa berjaya kerana cikgu berminat dalam Cik Jai. Nak ucap terima kasih juga kepada ni Haji Rijaluddin, Haji Yahya ni yang tajuk dia kalau sepi tu dia dah hantar dia punya ciptaan sajaknya, dan juga Cik Sarudin Muhammad Amin ni kata mohon izin moderator dan panel semak boleh ke tu pantun nanti tu ada semak ya. Okey. Kita insyaAllah Tuan Sarudin, insyaAllah. Moderator pula. Kita minta ahli panel untuk nilai, kita bagi hadiah. InsyaAllah siapa yang dihubungi kita ada hadiah. Hadiah agak bernilai juga. Cik Rozisam nak berpantun di rumah pula. Boleh Cik Rozisam, tak ada masalah. Saya nampak Rohana online, ada online ke? Ada nak Ya saya. Ya saya. Terus campur Rohana. Dari mana cakap dari mana kita benarkan. Kita ada sebenarnya masa kita dah sangat menceburi kita dah ni. Okey. Tapi kita bagi kesempatan lagi kepada yang mahu cuba. Sila Rohana. Assalamualaikum, saya Rohana binti Mak Said dari SK Jimah Baru Port Dickson Negeri Sembilan. Ramai betul orang Port Dickson, orang Negeri Sembilan ni. Saya satu sekolah dengan Cikgu Zarina. Silakan. Okey. Rumah berkembar di Tasik terapung. Tampak rapi disusun berjajaran. Semangat berkobar balik ke kampung. Penuhi SOP, penteras penularan. Ya, betul sangat. Terima kasih. Ya, SOP mesti kena ikut. Datang kerja kena sanitize. Terima kasih Cikgu Rohana binti Muhammad Said. Terima kasih. Ya, nanti insyaAllah kita cuba minta panel kita nilaikan pantun-pantun supaya dia kena kat tengah bahasa itu melantun-lantun supaya sedap dia dengar. InsyaAllah Tuan Haji saya rasa dengan Encik Mano ni akan bertindak sebagai seorang juri yang adil insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey. Ada lagi tak? Saya buka satu lagi sebelum saya buat penutup. Penutup saya pun tak banyak sangat. Pantun pun tak ada lagi penutup ni. Ya. Ada permintaan yang minta saya semak ataupun edit pantun-pantun. Tolong hantar ke telefon saya 19904301 ya. 19904301 saya bantu semak pantun tuan-tuan. Cikgu Rohana tolong offkan mic Okey.
Cik Samrul lah. Oh, dari Cik Sabrul pun ada juga ni hantar sajak ni, Aku Rindu. Aku rindu ni memang ini Oh. romantis romantis saja ni. Saya dengan kali itu romantis, sama ada aku rindu romantis ataupun aku rindu protes, melankolik, saya pun tak tahu ni, saya baca semua tu. Tapi kalau Cik Samrul nak bersajak, ini orang seni semua ni kalau boleh kita bagi ruang yang apa di saat-saat akhir ni masa tamat. Boleh Cik Samrul? Cik Samrul. Boleh Cik Samrul. Kalau nak minta Cik Mano, saya rasa Cik Samrul lah pula. Sedih nanti. Nanti tak ajar dia balik kampung pula. Okey, Tuan Haji Zul dah bagi WhatsAppkan dalam chat group tu. Telah tuliskan dalam nombor telefon di chat group. Boleh hantar pantun untuk disemak ataupun hantar hasil karya untuk disemak. Ada lagi baik, soalan yang baik untuk dari Haji Ghaffar. Buku dia, Haji Ghaffar kata buku, cadangan buku yang baik untuk bacaan untuk melanjutkan ilmu berpantun. Ada banyak buku saya rasa ahli panel boleh jawab sebab ahli panel sebenarnya membuat rujukan, banyak rujukan. Silakan Haji. Terima kasih Tuan Haji Ghaffar atas pertanyaan. Buku utama yang biasa dirujuk untuk pantun ni ialah buku karangan Abdul Halim Har Rampai Sari Pantun, Teknik Mencipta dan Berbalas Pantun. Yang pertama. Yang kedua ialah Yang Kurik Kundi. Itu satu buku terbitan dalam bahasa, dan ada beberapa buah buku lagi yang berada di perpustakaan IPG. Itu je Tuan Haji Ghaffar. Okey, terima kasih. Terima kasih Haji Zul. Saya rasa kalau kita dah melebihi masa 3 minit 3 minit saya catat kita dah lebih masa 3 minit. Jadi dengan nada yang agak perlahan ataupun menurun, saya akan tutup kita punya majlis kita pada hari ini. Itu saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak pentadbiran KPUA kerana memberikan kebenaran untuk kami bersiaran langsung secara dalam talian. Terima kasih tidak terhingga juga kepada unit latihan KPUA untuk rumus kesana kemari mengadakan kepercayaan terutama kepada Puan Ashikin dengan Cik Wan. Jadi tapi mereka semua tu sebenarnya berada di bawah ketua mereka. Sangat bangga saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada peserta-peserta yang terlibat dalam, saya tengok perata ada lebih kurang 80 orang, dan sehingga saat akhir ini saya bercakap masih ada yang setia lebih kurang 70 orang, dan ada juga yang telah meninggalkan kita. Baik, pensyarah-pensyarah, terima kasih guru-guru, terima kasih pelajar-pelajar, terima kasih sesiapa saja sekalipun yang telah bersama-sama dalam talian. Dari saya nampak dari Kota Baru ada, Kedah ada, Negeri Sembilan pun ada, Johor Bahru pun sekali ada, Encik Halim bersama kita. Baik, saya kata saya baru merekas 2 rakaat pantun sebelum saya mengakhiri. Air direbus di dalam kendi diperbuat dari kuasa. Terima kasih daun keladi. Jumpa lagi di lain masa. Bertanam sudah, bertumpuk melata, tumbuh subur di tepi perigi. Berakhir sudah, CPD kita, ada masa kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih dari saya. Saya harap ilmu yang sedikit dari kami daripada jabatan pengajian Melayu dapat kita kembangkan. Ya betul. Terima kasih siapa yang baca pantun itu. Siapa yang baca? Tak apa, baca kau kuat tak apa. Saya pun suka pantun itu. Tanam pinang rapat-rapat agar senang pergi berlari. Kejar-kejar tak dapat, pinang-pinang ke bawah lari. Jangan buat lari, tak baik. Terima kasih. Okey, sedikit daripada unit pembangunan latihan. Saya nak ucapkan mohon kepada yang masih belum berdaftar dengan SPL KPM.
mohon login segera sebab pengesahan pendaftaran akan dibuat 1 jam selepas CPD secara atas talian dan tiada lagi pendaftaran diterima selepas itu. Ya, ingatan yang sangat baik kepada Cikgu Ustazah yang mengajar sains Cikgu Suzana Sarif. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di sini. Jauh di Selangor sana. Ya, Tuan Haji Ghaffar kata teruja nak makan. Musafir. Ya, terima kasih semua siapa yang ada kerja, kita benarkan untuk meninggalkan kita di dalam talian. Okay, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. InsyaAllah kita ada sesi belajar menulis syair bersama Encik Muhammad Noor dan Dr. Fauzi. Sekejap. Lihat.